Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu aitika fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk dalam masjid untuk menunggu waktu isyak dengan mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Yang pertamanya sekali, kita dapat solat dekat masjid ni adalah salah satu nikmat yang besar. Solat dekat rumah pun sah juga. Maksudnya apa? Maksudnya solat di rumah sah, sama menyembah Allah juga. Solat di rumah pun menyembah Allah, solat di masjid pun menyembah Allah. Tapi bila kita solat, kita menyembah Allah di rumah Allah, itu adalah salah satu nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Solat di rumah pun sah, sembah Allah. Tapi solat dan sembah Allah di rumah Allah itu adalah salah satu nikmat yang paling manis sekali dalam kehidupan seseorang manusia itu. Sebab apa? Sebab hari-hari Allah jemput dia untuk hadir ke masjid. Kita lah, kalau kawan baik macam mana sekalipun, kalau hari-hari kita datang rumah dia pun dia tak berapa suka. Baiklah macam mana sekalipun, satu sekolah, satu aliran, memang kawan baik. Tapi kalau hari-hari kita datang rumah dia pun meluat juga. Isteri dia pun cakap, apa ni kawan yang saya datang di rumah, nak kena buat air, nak kena tu. Tapi kalau seseorang itu dapat datang ke masjid, hari-hari dia datang, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memang suka dan berkehendak dia datang ke rumah Allah. Maka pujilah Allah dengan ucapan Alhamdulillah, terima kasih wahai Allah kerana memberikan nikmat ini. Saya baru lepas baik daripada mata, tuan-tuan. Alhamdulillah. Masa mula-mula sakit mata tu tak nampak. Dah pergi hospital, bagi ubat, balik tak nampak terus. Ni buku-buku ni, handphone semua tak nampak. Jadi cerita-cerita politik ni saya stop dulu. Dah tengok dekat handphone ke apa kan, dia stop dulu, cuti sekejap. Kemudian masa dekat dalam bilik doktor tu, semua doktor datang, doktor pakar ni semua datang. Sampai doktor tu kata, minta maaf encik, ni benda yang lain dari yang lain. Jadi semua nak belajar. Panggillah doktor pelatih, semua tengok suluh dalam mata saya. Sampai saya rasa saya pergi tu lagi bertambah tak nampak. Dia suluh je betul, siapa yang pernah cek mata kan, dia suluh je lampu tu. Minta maaf cik Sekejap lagi doktor kedua, minta maaf cik habis mata saya tu. Kemudian doktor bagi ubat titis. Alhamdulillah, sebulan. Kemudian dengan saya pakai spek dan sebagainya, habis tempoh sebulan tu saja bila pagi tu tengok telefon, selalu pakai spek, buka, boleh nampak balik. Doktor dah buat ujian macam-macam dah. Dia kata ini kemungkinan kanser dan sebagainya. Ya Allah tuan-tuan, saya dengar tu gugur kejap jantung. Masuk dalam CT scan, duduklah dalam gelung tu, ikat dan sebagainya. Nak di scan tengok, Alhamdulillah keputusan scan pun okey. Masa tu memang fasa yang menguji lah tuan-tuan.
Tapi nak buat macam mana, atas muka bumi Allah ini begitulah. Selagi mana kita duduk atas muka bumi Allah, kita akan sakit, kita akan makan ubat, kita akan binasa. Maksudnya kita ada tempoh expirednya. Kita punya anggota badan, tubuh badan kita, semuanya akan menuju kebinasaan. Bila sebut tentang istiqamah ni tuan-tuan, satu hari Abu Bakar kata kepada Rasulullah. Abu Bakar jumpa Nabi, duduk dengan Nabi. Abu Bakar perhati Nabi, tengok muka Nabi. Ya Rasulullah, nara kaqad syitta. Nampak tuan dah ada ubat dah ni. Tuan-tuan, Rasulullah, Abu Bakar duduk, dia perhati Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nampak dah ada ubat dah sikit ni. Sampai Nabi wafat, daripada Nabi jadi Rasul umur 40 sampailah 63, Nabi tak ada uban lebih daripada 20 helai. Maksudnya rambut Nabi daripada Nabi jadi Rasul sampailah wafat, ibaratnya tak ada uban lah. Sebab apa? 20 helai. Ibarat keseluruhannya adalah hitam. Kemudian Nabi jawab dengan Abu Bakar. Nabi kata, syayabatni hudu wa akhawatuha, telah buat aku beruban, wahai Abu Bakar. Sebenarnya telah membuatkan aku ini beruban dengan isi kandungan surah Hud dan seumpamanya. Telah buatkan Nabi beruban. Sebab apa? Nabi mengenangkan di dalam surah Hud itu ayat 112 yang membuatkan Nabi berfikir dan juga beruban rambut Nabi. Apa ayat 112? Fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu dalam apa sahaja perkara yang diperintahkan kamu sampai mati. Tuan, istiqamah. Istiqamah ni Allah bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu suruh orang baca Quran, kamulah paling banyak kena baca Quran. Kamu cerita bab sedekah, wahai Muhammad, kamulah kena paling banyak sedekah. Bila sebut sedekah, kita terbayang siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Kita bayang siapa lagi? Abu Bakar. Dalam perang Tabuk, Abu Bakar bagi kesemuanya. Bila Nabi kata siapa nak infakkan dalam peperangan ini, Abu Bakar pandang Umar, Umar pandang Abu Bakar. Masing-masing balik ke rumah masing-masing. Dia dalam para sahabat ni tuan-tuan, dia ada pasangan pair dia, lawan dia dalam ibadah, Abu Bakar dan juga Umar, dalam keadaan mereka menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata siapa nak beri sumbangan untuk peperangan ini, Abu Bakar pandang Umar, Umar pandang Abu Bakar, masing-masing balik. Abu Bakar datang bagi. Nabi tanya apa yang tinggal? Tak ada. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga aku. Dalam keadaan Abu Bakar masih lagi ada harta seperti tanah-tanah dia, kebun-kebun dia. Maksud dia bagi semuanya itu adalah keseluruhan harta yang berbentuk cash ataupun material yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Bila tanya kepada Umar, wahai Umar, berapa yang kamu bagi? Aku bagi separuh. Maka Sayyidina Umar kata, aku tak dapat menandingi Umar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar lah yang paling lebih menandingi daripada Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah SAW bagi tahu bahawa sesungguhnya ayat itulah yang membuatkan aku ini menjadi beruban dan juga menyebabkan aku rasa berat untuk nak menerima ayat daripada ayat Al-Quran ini. Sebab Nabi lah yang kena paling banyak istiqamah dalam ibadat. Berbeza dengan kita, ibadah yang kita buat sama sahaja. Istiqamah ni maksud dia apa tuan-tuan? Kekal, konsisten, jalan yang lurus sampai mati jumpa Allah. Kena minta kepada Allah istiqamah, sebab kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Kita tak tahu pengakhiran yang Allah nak tentukan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hari-hari kita doa, tunjukkan aku jalan yang lurus. Boleh jadi Allah boleh membolak-balikkan hati kita. Macam siapa? Macam Abdullah bin Jahash.
Tuan-tuan tahu dia pergi ke sahabat awal sahabat awal yang memeluk Islam waktu nak berhijrah ke Habsyah. Dia pergi bersama dengan isteri dia, Ummu Habibah, waktu awal-awal hijrah ke Habsyah. Maksudnya sahabat awal, tuan-tuan. Sampai di sana, tiba-tiba dia minat pula dengan agama yang berada di Habsyah. Sahabat Nabi, tuan-tuan. Sahabat Nabi kemudian ceraikan isteri dia dan duduk tinggal di sana, berkahwin dengan wanita di sana. Jadilah dia Nasrani. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tergelincir. Dan Nabi berkahwin dengan isteri dia, iaitu Ummu Habibah. Sebab tu kena minta istiqamah. Ni bukannya benda main-main. Dia adalah kita punya penentu akhirat kita dan juga pengakhiran kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah, tuan-tuan. Okey, insya-Allah hari ini kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita sekarang dah masuk pada fasa tahun 59 tahun umur Nabi. Maksudnya, tuan-tuan, berbaki lebih kurang 3 ke 4 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita sudah berada pada tahun 6 Hijrah, di mana selepas daripada peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq, Nabi kata Quraisy tidak akan lagi menyerang kita, bahkan kitalah yang akan menakluki mereka. Itu kata Rasulullah SAW selepas daripada peperangan Ahzab. Kemudian dalam tahun 6 Hijrah, Nabi bermimpi. Dalam mimpi itu Nabi masuk kota Mekah. Nabi tawaf, Nabi buat umrah. Esoknya Nabi cerita dengan para sahabat tentang mimpi Nabi, maka semua sahabat gembira. Seolah-olah Nabi nak bagi isyarat kita akan buat umrah. Mana-mana sahabat daripada Muhajirin, mereka semangatlah, tuan-tuan. Dah nak sampai 10 tahun dah tak balik kampung sebab hijrah pergi ke Madinah. Bila Nabi mimpi macam tu, dia fikir bahawa sesungguhnya kita akan balik semula ke Mekah, menziarahi Mekah. Maka sahabat Muhajirin pun semangat. Mereka packing barang-barang, kelengkapan mereka, menunggu-nunggu bahawasanya bila Rasulullah nak umumkan untuk kita buat umrah. Maka para sahabat daripada Ansar pun gembira juga, kerana ini adalah perkara yang mereka nanti-nantikan untuk menziarahi kota Mekah dan juga tawaf di Kaabah. Pada bulan Zulkaidah, Nabi ajak para sahabat untuk umrah. Memang sungguh-sungguh Nabi ajak sahabat yang pada ketika itu berjumlah 1,500 orang. Bayangkanlah, tuan-tuan, 1,500 orang buat umrah daripada Madinah menuju ke Mekah. Ini nak buat umrah yang kali pertama. Maksudnya mereka belajar terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana, tuan-tuan, pada ketika itulah Nabi bawa 1,500 orang bersama dengan binatang-binatang ternakan untuk disembelih, dijadikan makanan. Sebab dia bukan ambil masa 2-3 jam macam kita naik bas 6 jam. Naik unta, tuan-tuan, naik kuda dan sebagainya, bawa barang-barang dan juga binatang-binatang untuk dikorbankan dan dimakan sebagai jamuan untuk jemaah umrah pada ketika itu. Kemudian sampai di Bir Ali. Bir Ali, siapa pernah pergi umrah, dia pernah sampailah Bir Ali. Nabi duduk di situ, Nabi bermikat pakai ihram. Maksudnya sahabat belajar pakai ihram untuk membuktikan kepada orang-orang Mekah bahawa sesungguhnya kami datang bukan untuk berperang. Nabi tahu. Bayangkan, tuan-tuan, 1,500 orang daripada Madinah nak menuju ke Mekah. Berita tu mesti akan sampai kepada pemimpin-pemimpin Mekah.
Maka Nabi duduk di situ pakai ihram bersama dengan para sahabat untuk membuktikan bahawa sesungguhnya mereka bukan keluar untuk berperang. Dalam pada itu juga tuan-tuan, Nabi hantar wakil daripada Bani Khuza'ah untuk pergi ke Mekah, tengok apa yang berlaku dekat Mekah. Nabi nak pergi ni, Nabi tahu ni mesti ada cerita-cerita gosip yang bahawa isanya orang-orang dari Madinah datang nak serang ke. Sebab apa? Sebab baru beberapa tahun selepas peperangan Ahzab. Maksudnya hubungan Mekah dengan Madinah ni masih lagi tegang, masih lagi tak puas hati, masih lagi berdendam. Kawan tu bunuh ayah orang ni, orang ini bunuh adik orang tu. Macam tu tuan-tuan. Maksudnya hubungan itu masih lagi tegang di antara Mekah dan Madinah. Bila Nabi pergi itu dalam keadaan 1,500 orang, Nabi hantar wakil daripada Bani Khuza'ah, tengok apa yang berlaku dekat Mekah ni. Dengan berita kedatangan kita, apa yang mereka buat dan apa sambutan daripada orang-orang Mekah. Nabi hantar utusan Nabi sampai di Asfan. Sampai di Asfan, wakil ini balik kata bahawa sesungguhnya Ka'ab bin Lu'ay telah pun menyediakan persiapan tentera untuk menyambut kita. Tuan-tuan, mereka dah sedia dah persiapan tentera untuk menanti kedatangan Rasulullah dengan para sahabat yang berjumlah 1,500 orang. Nabi dah jangka dah perkara tak baik akan berlaku kerana hubungan itu masih lagi tegang di antara Madinah dan Mekah. Nabi dan sahabat sampai di satu kawasan yang bernama Saniyah. Di situlah unta Nabi berhenti dan tidak berjalan. Dan di sinilah hari itu saya berhenti. Tuan-tuan, dekat sinilah hari itu saya berhenti sebab tak keluar suara hari itu. Kita sambung hari ini. Unta Nabi berhenti, kemudian Nabi bergerak ke Hudaibiyah. Unta itu berhenti, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya unta ini mengikut arahan Allah. Dia berhenti itu atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bergeraknya unta itu juga adalah atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bergerak ke Hudaibiyah. Ini kita nak cerita hari ini, Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Nabi bergerak ke Hudaibiyah dalam keadaan pada ketika itu bekalan air habis. Bekalan air habis, tinggal sedikit. Kemudian Rasulullah arahkan para sahabat untuk kumpulkan bekas-bekas yang mana lagi yang masih ada air, dikumpulkan di situ. Kemudian Nabi cucuk dengan tangan Nabi, mengalir air. Mengalir air antara mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Hudaibiyah inilah Nabi hantar Umar. Nabi hantar Umar untuk pergi berjumpa dengan wakil Quraisy. Maksudnya tadi dah hantar wakil bahawa sesungguhnya memang mereka dah siap dah dengan tentera. Kemudian wakil ni balik daripada Bani Khuza'ah. Kemudian sampai dekat Hudaibiyah. Tuan-tuan dapat bayangkan siapa yang pernah sampai di Hudaibiyah. Sampai di Hudaibiyah, Rasulullah kata dengan Umar, wahai Umar, kamu pergi ke sana, jumpa dengan orang Quraisy, bagi tahu bahawa sesungguhnya kita nak buat umrah. Lalu Umar bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya dekat Mekah ni tak ada Bani Adi, tak ada ahli keluarga aku. Kalau aku pergi seorang-seorang, maka akan menempah maut dah, tuan-tuan. Bahaya. Kerana ramai orang yang masih berdendam lagi dengan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mencadangkan Uthman bin Affan, kerana di Mekah masih lagi ramai keluarga Uthman bin Affan, tuan-tuan. Dan Uthman bin Affan ini disayangi oleh penduduk Mekah. Uthman bin Affan, pemalu pun ada pada dia, dan dia adalah orang yang disegani oleh penduduk Mekah, Sayyidina Uthman bin Affan. Kita tengok apa yang berlaku. Uthman bin Affan pergi ke Mekah, masuk ke dalam kota Mekah. Bila berjumpa, masuk dalam kota Mekah, jumpa dengan siapa? Ketua Panglima turus satu, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan, seluruh penduduk Mekah tidak mengapa-apakan pun kepada Sayyidina Uthman bin Affan.
Sehinggalah Abu Sufyan kata, wahai Uthman, kalau kamu nak tawaf silakan. Tuan-tuan bayangkan macam mana nak cakap. Bayangkan bayangkan apa? Bayangkan contohnya di Jijan ni. Di Jijan ni orang paling sukalah orang paling suka contohnya main bola ke main badminton dekat Dewan Kampung Jijan. Cukup suka, nostalgia. Wahai kawan, dia sampai dekat kampung ni, nak pergi tengok-tengok, silakanlah. Begitulah juga Sayyidina Uthman. Bila Abu Sufyan lawa, wahai Uthman, nak tawaf silakan. Tuan-tuan, tawaf ini adalah perkara yang paling sangat disukai oleh orang-orang Arab ataupun orang-orang Mekah. Antara ibadah sebelum kedatangan Islam lagi, orang Arab suka dengan tawaf, kerana Kaabah ini mempunyai hubungan yang sangat erat oleh orang-orang Mekah dan juga semenanjung tanah Hijaz, orang-orang Mekah. Apa yang berlaku bila nak ditawarkan kepada Abu Sufyan nak tawaf, silakan tawaf. Tuan-tuan, Abu Sufyan Sayyidina Uthman boleh tawaf masa tu. Kalau dia nak tawaf pun boleh, ya, tawaf je lah. Apa salahnya? Apa salahnya? Nanti balik nak jumpa, nak laporkan kepada Rasulullah apa yang berlaku. Abu Sufyan dah kata boleh tawaf, silakan. Kata Uthman, dia kata, ma kuntu li af'al hatta yatufa bihi Rasulillah. Aku tidak akan tawaf sehinggalah Nabi tawaf dahulu. Maksudnya pergi sama-sama, biarlah Rasulullah SAW yang tawaf dahulu, barulah aku tawaf. Itu apa dia, tuan-tuan? Itu adab nama dia. Kalaulah Sayyidina Uthman ni dia tawaf pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah dan tak menjadi kesilapan dan dosa kepada dia. Tapi mengenangkan bahawa sesungguhnya ini adalah perjalanan bersama dengan Rasulullah, maka Sayyidina Uthman tidak pun menerima pelawaan daripada Abu Sufyan untuk tawaf. Aku takkan tawaf sehinggalah Nabi yang tawaf dahulu. Lalu Uthman duduk di dalam Mekah beberapa hari sehingga tersebar bahawa berita Uthman telah pun dibunuh. Nabi sedih dan Nabi ajak para sahabat untuk membuat satu perjanjian taat setia, Baitul Ridwan, perjanjian Bai'atul Ridwan, taat setia, tunjukkan kepada Rasulullah kesetiaan untuk tebus Sayyidina Uthman yang sebenarnya pada ketika itu tidak pun dibunuh. Apa yang berlaku di Hudaibiyah, di bawah pokok itulah seorang Arab daripada Quraisy, mereka hantar wakil, seorang wakil Arab iaitu Hudayl ibn al-Warqa, Markas ibn Hafaz. Mereka berdua ini pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan tujuan tak puas hati kerana kedatangan mereka. Lalu Urwah Ibnu Mas'ud, pimpinan Arab ini, dia pun pergi juga. Dia pergi juga dalam keadaan dah ada wakil daripada Arab. Urwah ni pergi nak tengok macam mana orang Islam ni, berapa ramai, betul ke mereka ni tak nak berperang. Urwah ni pun ikut juga. Dia tengok, jumpa Nabi, duduk beberapa jam melihat gelagat para sahabat dengan Muhammad SAW, dan dia balik semula ke Mekah. Dalam keadaan dia kata, aku pernah jumpa raja-raja yang hebat. Kata Urwah ni, aku ni pernah di perwakilan, aku pernah jumpa raja-raja yang hebat. Raja Najasyi, aku tidak pernah melihat seorang raja dan pengikutnya memuliakan rajanya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Rasulullah adalah Perdana Menteri Madinah, dan Urwah ni dapat melihat bahawa sesungguhnya sahabat Nabi melayani Nabi memang betul-betul ikhlas dan betul-betul daripada hati dia. Kita tengok sekarang ni lah juga, tuan-tuan, ada pemimpin yang mana pernah jadi bodyguard ke, yang pernah bekerja ke, kan, dia kerja taat dengan pemimpin tu sebab apa? Sebab pemimpin tu cengeng ke, garang ke. Ada orang memang dia bagi dia layan bagus, silakan tuan, silakan ni, boleh. Sebab apa? Sebab ketua tu garang. Tapi
Kata Urwah ini, aku melihat bahawa sesungguhnya sahabat Nabi melayani Nabi tidak seperti pemimpin-pemimpin lain di luar sana dengan orang di bawahan mereka melayani mereka. Maksudnya berbeza. Berbeza cara mereka melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu malikan yu'azimuhu ashabuhu ma ya'azimu Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah pun melihat seseorang yang memuliakan raja dia seperti mana pengikut Muhammad memuliakan Muhammad. Tuan-tuan, dari hati dia. Nabi tak paksa pun. Nabi tak ada bersuruh, ni ambil air, Nabi wudu. Tak ada, Nabi tak suruh. Nabi tak suruh, Nabi tak kata pun ambil slipper ni macam Sayyidina Anas. Dipegang slipper Nabi, Nabi nak jalan, diletakkan. Bukan Nabi arahkan, tapi dia buat atas kerelaan hati dia. Atas kerelaan hati dia. Dan Rasulullah SAW lah yang paling memuliakan para sahabat mereka. Sehingga kan semua sahabat merasakan bahawa akulah yang paling Nabi sayang. Walhal Nabi sayang semua. Kita dengar Abu Bakar, ada salah satu sahabat Nabi nama Zahir. Nama dia kita jarang dengar, Zahir. Dia kata apa? Dia kata Nabi lah paling sayang aku. Nabi lah yang paling sayang aku. Panjang cerita dia, nanti kita boleh dengar kisah berkaitan dengan Zahir. Kemudian bila wakil ini berjumpa dengan Rasulullah SAW, puas hati, mereka hantar Quraisy, mereka hantar seorang wakil lagi bernama Suhail bin Amr. Nabi kata, Nabi tengok dari jauh, Nabi kenal Suhail. Nabi kata, kalau Quraisy hantar Suhail ini betul-betul nak buat perjanjian yang serius. Kalau mereka hantar Suhail, maksudnya perjanjian ini adalah perjanjian besar. Nabi panggil Sayyidina Ali untuk tulis. Ini perjanjian Hudaibiyah hari ini. Kita nak tengok apa isi kandungan perjanjian tersebut. Nabi kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, kami tak pernah dengar dan kami tak nak tulis Bismillahirrahmanirrahim ni. Tuan-tuan, Suhail kata tak nak padam Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat marah, tak puas hati, kecuali Abu Bakar. Tuan-tuan, Abu Bakar kekal dalam keadaan tenang. Tulis lagi, ini perjanjian Muhammad, pesuruh Allah. Kemudian Suhail kata, tukar ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Dia tak nak dengan Rasulullah ni. Dia kata ini bukan perjanjian pesuruh Allah, ini perjanjian di antara Muhammad bin Abdullah. Muhammad, tak ada pesuruh-pesuruh Allah dan sebagainya. Maka Sayyidina Ali, dia tak nak padam. Dia tak nak padam perkataan pesuruh Allah itu. Dia tak nak padam. Dan Nabi kata, Wahai Ali, sesungguhnya kalau mereka tak kata aku ini pesuruh Allah, aku tetap pesuruh Allah. Walaupun tak tertulis di dalam kertas itu, aku tetap pesuruh Allah. Maka padam wahai Ali. Ali tak nak padam, tuan-tuan. Sampailah Nabi kata di mana perkataan tersebut. Sebab Nabi tak membaca dan tidak menulis. Kemudian Nabi sendiri yang ambil, tak tahulah pemadam ke apa, Nabi sendiri yang padamkan perkataan pesuruh Allah. Muhammad pesuruh Allah ditukarkan kepada Muhammad bin Abdullah. Sebab apa? Sebab para sahabat tak sanggup untuk memadamkan perkataan pesuruh Allah itu. Apa isi kandungan perjanjian itu, tuan-tuan? Yang pertama, Nabi kata kami akan tawaf tahun ini. Tahun ini dah pakai ihram, siap-siap dah ni. Kami nak tawaf tahun ini untuk buat umrah. Suhail kata demi menjaga maruah orang-orang Mekah, salah satu kerajaan yang lama, kerajaan yang menjaga Kaabah. Tahun depan baru kamu buat umrah. Tuan-tuan, isi kandungan yang pertama. Suhail kata bukan tahun ini, tahun depan baru kamu buat umrah. Perjanjian dah mula berat sebelah daripada awal lagi. Yang kedua, mana-mana orang Islam Mekah yang pergi ke Madinah mestilah dikembalikan. Begitu juga yang mana pergi ke Madinah mesti dikembalikan. Bila kita dengar ni, bukannya maksud yang dah berhijrah tu kena balik, bukan. Maksudnya dalam tempoh perjanjian itu, mana-mana orang-orang Mekah yang pergi melarikan diri dekat Madinah kena dipulangkan semula.
selepas daripada perjanjian ini. Maka Nabi setuju. Baik, kami setuju. Kemudian yang ketiga, kita tidak akan berperang selama 10 tahun. 10 tahun tidak akan berperang di antara kerajaan Mekah, Madinah dan juga kerajaan dua hal inilah, Mekah dan juga Madinah. Siapa-siapa yang ingin sokong Madinah boleh sokong, begitulah juga siapa-siapa yang nak sokong Mekah boleh juga sebaliknya. Tuan-tuan, dan perjanjian ini nampak secara zahirnya Nabi kalah lah. Nampak secara zahirnya Nabi kalah. Maksudnya dah lah tak boleh buat umrah. Tapi Nabi dalam keadaan tenang bahawa Nabi tahu sesungguhnya akhirnya Allah pasti akan memenangkan Islam. Bagaimana kita akan tengok nanti dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi bawa hampir 100,000 lebih sahabat. Masa tu tuan-tuan, maksudnya 100,000 lebih sahabat ni daripada Madinah tu nak pergi ke Mekah, kejap lagi kan sampai satu daerah sahabat lain bergabung. Pergi lagi dan sampai dekat sahabat Mekah, sahabat lain bergabung. Begitu dalam keadaan 100,000 lebih nanti. Banyak tu tuan-tuan, 100,000 lebih Nabi bawa ketika dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah itulah buah yang akan dipetik oleh Rasulullah SAW berkat daripada kesabaran Nabi. Nabi kata tak apa, biarkan. Para sahabat semuanya menjadi resah. Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar, bukankah dia itu pesuruh Allah? Tuan Umar tak puas, bukankah dia itu pesuruh Allah? Bukankah dia Nabi kita? Dan dia bagi tahu bahawa sesungguhnya kita akan buat umrah? Ya, jawab Abu Bakar, ya. Nabi kata nak kita akan buat umrah, tapi Nabi tidak bagi tahu bila kita akan buat umrah. Kalianlah yang bersungguh-sungguh untuk buat umrah dan mendesak Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah. Kalianlah yang bersungguh-sungguh, kalianlah yang berlebih-lebih. Walhal Nabi tak menyatakan pun bila dan tarikhnya untuk kita melaksanakan umrah dan tawaf di Kaabah. Kemudian bila tak buat umrah tuan-tuan, bila tak buat umrah, akhirnya apa yang berlaku, Rasulullah SAW pun bertahalul. Tak buat umrah, bertahalul, bayar dam sebab dah niat. Dah niat dah pakai ihram dan sebagainya. Bila dah tak buat umrah, bertahalul dan bayar dam, seorang sahabat pun yang pada ketika itu seolah-olah tidak dapat menerima kenyataan, masing-masing tak ikut. Tak ikut maksudnya bukan sahabat tak taat tuan-tuan. Maksudnya di sini sahabat rasa kecewa dengan keadaan apa yang berlaku. Walhal kerajaan Islam Madinah pada ketika itu menang dalam kesemua peperangan. Maksudnya kerajaan yang sudah kukuh, tapi kita tunduk dengan perjanjian yang berat sebelah ini. Dan Nabi pun menurunkan perjanjian tersebut dengan orang-orang Quraisy. Maka bila Nabi bertahalul, tak ada ramai yang nak ikut. Sehinggalah pada ketika itu isteri Rasulullah SAW kata dengan Nabi, ya Rasulullah, pergi keluar kemah dan buat di luar kemah perkara tersebut di hadapan para sahabat. Dan akhirnya barulah sahabat-sahabat yang lain ikut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nampak tuan-tuan, perjanjian Hudaibiyah ini berat sebelah dalam keadaan satu, mereka tak boleh buat umrah pada ketika itu. Tak boleh buat umrah, walhal dalam beberapa kilometer je lagi nak sampai ke kota Mekah untuk buat umrah, dah pakai ihram dan sebagainya. Tak boleh buat umrah tahun ni, buat tahun depan. Tak boleh berperang selama 10 tahun. Kemudian dalam perjanjian itu juga disebutkan mana-mana yang pergi ke Mekah akan dikembalikan semula ke Madinah, dan yang mana daripada Madinah pergi ke Mekah kena dikembalikan semula ke Madinah. Nanti kita akan tengok bagaimana akhirnya mereka mengkhianati perjanjian ini. Bagaimana orang-orang Quraisy dia mengkhianati perjanjian ini. Perjanjian yang mana satu? Yang mana satu saya bagi gambaran lah, perjanjian yang berkaitan dengan tidak berperang selama 10 tahun. Berperang ke tak berperang, kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. InsyaAllah kita akan tengok. Kita sudah pun berbaki lebih kurang
sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kita nak khatamkan kitab kita ni. Kita sudah berada tahun 59 tahun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan tengok secara terperinci lagi selepas ini apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi lakukan. Benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan semua orang Mekah dalam keadaan selamat? Tuan-tuan bayangkan, saya bagi hint. Tuan-tuan bayangkan Nabi masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan 100,000 orang lebih, tuan-tuan, orang Islam pada ketika itu. Dalam tempoh selepas perjanjian Hudaibiyah ni, ramai orang masuk Islam. Masuk Nabi sebut apa, tuan-tuan? Nabi kata siapa-siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan akan mendapatkan perlindungan. Tuan-tuan, Nabi sebut nama musuh dia. Nama musuh dia yang berperang dengan dia selama ini. Siapa-siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia akan mendapatkan perlindungan. Nabi mengiktiraf Abu Sufyan, walhal Abu Sufyan lah yang paling bersungguh-sungguh nak bunuh Nabi. Kalau dalam peperangan pun cari mana Nabi, dekat situlah dia akan tunjukkan panah dia dan juga serangan dia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatut itu ketika itu Mekah dalam keadaan huru-hara. Ini orang-orang Madinah nak datang ni, habislah kita. Yang mana berdendam, yang mana dulu disakiti, kita semua akan dihancurkan. Akhirnya tak ada seorang pun yang dihancurkan. Kesemuanya masuk Islam secara beramai-ramai. Abu Sufyan pun masuk Islam. Kemudian ada satu sahabat Nabi yang juga saudara mara Nabi, Abu Sufyan juga, tapi Abu Sufyan bin Harb. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman Abu Sufyan bin Harb, tapi Rasulullah tak mampu nak melihat wajah Abu Sufyan. Kita dengar pun pelik kan, Nabi takkan Nabi macam tu. Nabi tak sanggup nak tengok wajah Abu Sufyan bin Harb, dan Abu Sufyan bin Harb pun tak akan menunjukkan wajah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa sebab yang dia lakukan selama 13 tahun dahulu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Kita dah nak tamat dah, tuan-tuan. Moga-moga apa yang kita dengar ini menambahkan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan kerinduan. Bila kita baca sirah, kita membayangkan lah, kalau kita baca sirah rasa macam semalam macam. Kalau tuan-tuan menghayati, tuan-tuan akan rasa bahawa sesungguhnya macam dekat di Nabi ni, macam dekat sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab Nabi ini menjadi manusia terbaik alam untuk kita contoh dan kita ikuti. Begitulah, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, timbanglah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ini nak bawa kereta. Nah, Kereta ni Ustaz.